Ainafarini binti Jobeli. Saya daripada program Geografi tahun 2. Hello, nama saya Surendran Kalai Chilvan, tahun 3 dari program Antropologi dan Sosiologi. Hai, nama saya Priscilia Natalia Ana Lucas dari program Geografi tahun 2. Selamat pagi, nama saya Rosalinda Effendi dari program Sejarah tahun kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Karimah binti Rasul dari program Geografi tahun 2. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera. Sebentar lagi kami akan menjalankan tugasan berkumpulan bagi subjek AG 20703 iaitu pengantar klimatologi yang bertajuk pengaruh iklim terhadap kejadian penyakit malaria dan demam denggi di Kudat. Iklim merujuk kepada corak cuaca dalam jangka panjang termasuk suhu, hujan, kelembapan dan angin. Di Kudat, dengan iklim tropika panas dan lembap, persekitaran ini menyokong pembiakan nyamuk membawa penyakit seperti malaria dan demam denggi. Suhu, hujan dan kadar kelembapan mempengaruhi kadar pembiakan nyamuk dan jangka hayat patogen. Perubahan iklim global termasuk fenomena El Nino dan La Nina turut menambah cabaran dalam pengawalan penyebaran penyakit ini. Dengan memahami iklim, kita dapat lebih berkesan dalam mengawal penyakit berjangkit di kawasan tropika seperti Kudat. Keadaan perubahan iklim yang ekstrim seperti gurun dan hujan lebat yang berlaku secara berterusan akan menyebabkan terdapat banyak kawasan ditenggelami air. Secara tidak langsung, kawasan tersebut ia akan berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk. Semakin banyak kawasan yang ditenggelami air, semakin banyaklah potensi untuk nyamuk bagi membiak. Jadi dengan ini, kes penyakit malaria dan denggi akan mengalami peningkatan yang drastik. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk melihat hubung kait antara perubahan iklim ini dengan peningkatan kes malaria dan denggi di Kudat. Objektif kajian terbagi kepada 3. Yang pertama iaitu mengkaji hubungan antara perubahan iklim dengan peningkatan kes malaria dan denggi. Yang kedua, mengenal pasti tahap kesedaran penduduk mengenai kes malaria dan denggi di Kudat. Objektif yang ketiga iaitu mencadangkan strategik untuk mengurangkan risiko penyebaran malaria dan denggi akibat perubahan iklim. Dalam kaedah kajian, kami menggunakan borang swaslide iaitu 40 responden yang tertumpu kepada penduduk di kawasan Kudat yang berumur 18 tahun dan ke atas. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah pemerhatian di mana kami memerhatikan kawasan yang berisiko berlakunya kes malaria dan denggi, seperti tempat yang mempunyai takungan air. Akhir sekali, kami menggunakan rujukan internet iaitu artikel dan juga berita yang berkaitan dengan tajuk kajian. Sama ada yang perlu explain dengan bab-bab tu, tapi untuk dua. Dan after that baru kita arrange bagaimana kita hantar. Banyak air bertakung, kemudian jalan. Dan juga kita namanya itu tidak baiklah ada juga buku dalam pemahaman pantun aku. Oh, timbat gitu kan? Bagaimana atau pembuanan itu? Sudah kan kampung. Kalau perubahan iklim itu dia pengaruh apa dia boleh menyebabkan denggi atau malaria? Boleh juga, boleh. Ya, kamu tanya aku sebab apa? Sebab air bertanggung-tanggung menyebabkan itu
nyamuk beranak di dalam air. Ada anak saya pun kena itu hari. Woi, dekat 1 bulan di dalam itu likas. Contohnya kan kalau di perumahan anti jarang kan mau buat gotong royong untuk elak penyakit ni. Habis kalau waktu hujan kan dalam 5 tahun ke belakang ni, Uncle pernah dengar tak tentang peningkatan kes malaria dan denggi di kawasan ni? Pernah. Banyak juga ke kes dia? Tahu ini kan membawa kepada penyebaran macam malaria atau denggi. Dan contoh tidak, contoh macam hujan ataupun panas ada kesan kalau macam atau hujan dia kan mesti biasa nyamuk atau tengah hari mesti biasa nyamuk tidak. Petanglah selalu petang. Pakcik dengar kes ni, mungkin macam dalam 5 tahun ni, Pakcik pernah dengar tentang peningkatan kes ni kah yang di kawasan Kudat? Saya dah pandai tahu, saya pernah dengar. Kalau menurut kan, jadi mana yang paling terkesan waktu dia ada? Dalam dapatan kajian, kami telah membincangkan 3 objektif. Objektif yang pertama yaitu mengkaji hubungan antara perubahan iklim dengan peningkatan kes malaria dan denggi di Kudat. Hasil analisis dapatan berdasarkan kutipan data Swaslidik bagi soalan 1 menunjukkan 77.5% responden yang menyetujui bahawa perubahan iklim seperti peningkatan suhu dan juga curah hujan yang tidak menentu yang boleh mempengaruhi penyebaran penyakit malaria dan denggi, manakala sebanyak 17.5% responden tidak pasti, 5% responden tidak menyetujui peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi penyebaran penyakit malaria dan juga denggi. Bagi soalan 2 menunjukkan 67.5% responden yang pernah mendengar bahawa peningkatan kes malaria dan denggi berlaku di Kudat sepanjang 5 tahun terakhir, manakala 32.5% responden tidak pernah mendengar mana-mana peningkatan kes malaria dan juga denggi berlaku di Kudat sepanjang 5 tahun yang terakhir. Bagi soalan 3 mengenai kawasan di Kudat yang lebih terdedah kepada peningkatan kes malaria dan denggi akibat perubahan iklim menunjukkan sebanyak 32.5% responden menyatakan bahawa kawasan bandar yang mempunyai sistem saliran yang buruk adalah paling terjejas. Sementara itu, kawasan rendah dan berhampiran dengan sumber air, kawasan pedalaman, serta responden yang tidak pasti masing-masing mencatatkan 22.5% responden. Soalan 4 menunjukkan 70% responden percaya bahawa perubahan suhu mempengaruhi penyebaran malaria dan denggi. Sementara itu, 17.5% responden sangat percaya, 10% responden tidak percaya dan 2.5% responden sangat tidak percaya terhadap kenyataan tersebut. Soalan 5 menunjukkan 70% responden mengetahui tentang kesan perubahan iklim terhadap penyebaran penyakit malaria dan denggi, manakala 25% responden tidak mengetahuinya. Objektif yang kedua yaitu mengenal pasti tahap kesedaran penduduk mengenai kes malaria dan denggi di Kudat. Hasil daripada analisis kajian yang diperoleh berdasarkan kutipan data borang soal selidik semasa kajian bagi soalan 1 berkaitan pengetahuan individu terhadap penyakit malaria dan denggi menunjukkan 90% daripada responden mengetahui tentang penyakit malaria dan denggi, manakala 10% responden tidak mengetahui berkaitan penyakit tersebut. Bagi soalan 2 pula berkaitan dengan sumber maklumat yang individu tersebut gunakan untuk mengetahui tentang penyakit malaria dan denggi. Hasil daripada analisis ini, seramai 27 responden bersamaan 67.5% telah memilih media sosial sebagai platform
mereka untuk mengetahui berkaitan malaria dan denggi. Bagi pilihan jawapan televisyen pula, seramai 20 responden atau 50% memilih televisyen sebagai jawapan mereka. Bagi pilihan jawapan ketiga iaitu kelas kesihatan, seramai 10 orang atau 25% telah memilih pilihan ini sebagai jawapan. Manakala sebanyak 12.5% atau 5 responden memilih lain-lain bagi pilihan jawapan mereka. Bagi pilihan data jawapan lain-lain, responden menyatakan maklumat yang diperoleh daripada pihak kesihatan sebanyak 7.5% atau 3 responden yang terlibat serta sebanyak 5% daripada kempen kesihatan dan selebihnya melalui pengalaman sendiri dan info atau data kesihatan. Berdasarkan soalan ketiga iaitu, menurut anda adakah penduduk di kawasan anda memahami risiko malaria dan denggi? Hasil daripada analisis data mencatatkan 55% daripada responden memilih ya dan 30% memilih tidak pasti, serta selebihnya sebanyak 15% daripada responden memilih tidak terhadap risiko denggi dan malaria. Hasil analisis data bagi soalan 4 pula iaitu, adakah anda atau ahli keluarga anda pernah dijangkiti penyakit malaria atau denggi? Sebanyak 42% telah memilih ya, manakala 57.5% daripada responden memilih tidak untuk soalan ini. Bagi hasil analisis data soalan kelima berkaitan, adakah anda percaya kesedaran mengenai malaria dan denggi dalam kalangan penduduk kudat perlu ditingkatkan? Hasil menunjukkan sebanyak 92.5% responden telah memilih ya, manakala 75% pula telah memilih tidak pasti sebagai pilihan jawapan mereka. Objektif yang ketiga pula adalah mengenai kajian kesedaran tentang bahaya denggi dan juga malaria di kudat. Bagi soalan pertama adalah persetujuan penggunaan data cuaca, di mana kajian telah mendapati bahawa sebanyak 82.5% responden telah bersetuju untuk menggunakan data cuaca dalam meramalkan risiko penyebaran malaria dan juga denggi. Perkara ini telah menunjukkan kesedaran yang tinggi tentang peranan faktor cuaca dalam penyebaran penyakit ini. Sebagai contohnya, hujan lebat dapat meningkatkan populasi nyamuk Aedes, di mana yang merupakan pembawa kepada virus denggi. Soalan yang kedua pula adalah mengenai kesedaran tentang bahaya denggi dan juga malaria di kudat. Sebanyak 97.5% responden telah bersetuju bahawa kempen kesedaran tentang bahaya denggi dan juga malaria di kudat harus diperkasakan. Hal ini adalah bagi menunjukkan kesedaran yang tinggi tentang bahaya kedua-dua penyakit ini, di mana keperluan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan penduduk adalah amat perlu. Sebagai contohnya, melalui kempen kesedaran masyarakat, orang ramai boleh belajar mengenai gejala-gejala awal penyakit, di mana kaedah pencegahan dan juga langkah-langkah yang perlu diambil dapat dipelajari sekiranya mereka mengalami gejala yang berkaitan. Yang ketiga pula adalah sokongan terhadap langkah-langkah pencegahan. Di sini, majoriti responden telah bersetuju bahawa langkah-langkah seperti penghapusan tempat pembiakan nyamuk dapat mengurangkan kes malaria dan juga denggi. Hal ini telah menunjukkan sokongan yang amat kuat terhadap strategi pencegahan yang terbukti berkesan. Sebagai contohnya, membersihkan kawasan persekitaran rumah dari tempat-tempat dan mengumpulkan air seperti tin kosong, pasu bunga dan juga tayar kereta boleh mengurangkan populasi nyamuk. Bagi yang keempat pula adalah fokus kepada pendidikan tentang perubahan iklim. Hampir 82.5% responden telah percaya bahawa pendidikan mengenai perubahan iklim boleh membantu dalam mengurangkan risiko bawaan penyakit nyamuk ini. Hal ini telah menunjukkan pemahaman yang semakin meningkat tentang hubungan antara perubahan iklim dan juga peningkatan risiko penyakit bawaan nyamuk. Tamsilnya, perubahan iklim boleh menyebabkan peningkatan suhu dan juga kelembapan, di mana ia akan mewujudkan keadaan yang sesuai bagi nyamuk untuk membiak. Soalan yang terakhir pula adalah fokus kepada kesediaan untuk menyertai dalam aktiviti komuniti. Kajian telah menunjukkan sebanyak 92.5% responden bersedia untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong dalam membersihkan kawasan pembiakan nyamuk ini. Hal ini telah menunjukkan semangat
masyarakat yang amat tinggi dalam persediaan untuk memainkan peranan dalam usaha memerangi penyakit bawaan nyamuk Aedes ini. Sebagai contohnya, gotong royong membersihkan longkang, menebas semak samun dan juga membersihkan kawasan persekitaran rumah dapat mengurangkan tempat pembiakan. Kesimpulannya, kajian ini mengkaji hubungan antara iklim tropika di Kudat dan kejadian penyakit malaria serta demam denggi. Iklim panas dan lembap bersama fenomena seperti El Nino dan La Nina meningkatkan pembiakan nyamuk dan ia juga menyumbang kepada penularan penyakit. Dan kajian ini juga memberi maklumat penting untuk membantu pihak berkuasa kesihatan dalam meningkatkan kawalan vektor dan kesedaran awam dan strategi pencegahan untuk melindungi kesihatan penduduk di Kudat.